Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seharap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Bersama saya Ustaz Ahmad Jalaluddin bin Zaini. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang terakhir, iaitu ataupun tema yang terakhir, iaitu pada surah An-Nahl ayat 10 hingga 12 pada juzuk yang ke-14 pada muka surat 268 dalam Al-Quran. Boleh tengok dalam mushaf. Okey, tema ni pada hari ini ialah hujan dan manfaatnya kepada manusia. Hujan dan manfaatnya kepada manusia. Okey, jadi Ustaz bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Okey. Jadi itulah dia bacaan surah An-Nahl ayat 10 hingga 12. Okey. Jadi tadi itu bacaannya, kemudian Ustaz akan bacakan sekali lagi secara slow ataupun perlahan, lebih perlahan daripada tadi, untuk kita sama-sama fokus kepada bacaan, sebutan makhraj dan tajwid. Okey, jadi dengar betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون. Okey, jadi pada ayat yumbitu ada mim kecil di atasnya, di atas huruf nun mati dan berjumpa dengan huruf ba. Jadi bunyinya adalah seolah-olah kita masuk ke dalam huruf mim. Kita akan dengungkan, hukumnya adalah iqlab. Jadi bacaannya ialah ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Pada ayat musakharat tu ada kita akan berjumpa sekali lagi mim kecil di atas huruf ta. Jadi bila ada tanda mim kecil di atas berjumpa dengan huruf ba, jadi hukumnya adalah iqlab. Jadi bacaannya ialah dengung. Okey. Wan nujumu musakharatun bi amrih. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim.
Okey, itulah dia tadi bacaan surah An-Nahl ayat 10 hingga 12 pada juzuk yang ke-14 dalam Al-Quran dan pada muka surat 268 dalam mushaf. Boleh tengok pada siapa yang tiada buku. Okey, jadi kita pergi kepada huraian ringkas ayat-ayat yang telah dibacakan di awal tadi. Okey, yang pertama, Allah berkuasa menurunkan hujan ke bumi sebagai nikmat kepada seluruh makhluk ciptaannya. Okey, jadi kalau kita faham ayat ini ialah Allah menurunkan hujan sebagai nikmat kepada seluruh makhluk. Makhluk Allah ini banyak. Antaranya ialah manusia. Kitalah manusia, binatang, tak kira binatang ternakan ataupun binatang yang bukan diternak, dan juga tumbuh-tumbuhan yang kita tanam maupun yang bukan yang kita tanam. Jadi semua ini memerlukan air. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni sedia tahu yang tumbuh-tumbuhan dan segala makhluk yang ada di bumi ini memerlukan air. Jadi Allah itu berkuasa menurunkan, dan Allah juga berkuasa untuk tidak menurunkan hujan. Jadi sebab itulah dia dipanggil sebagai rahmat ataupun nikmat kepada seluruh makhluk. Bayangkan kalau kita ni beberapa hari je dah tak turun hujan, beberapa minggu ke beberapa bulan tak turun hujan, bagaimanakah agaknya keadaan ketika itu? Kita akan merasa satu nikmat yang kurang dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita ni air tak ada sehari pun, kita dah susah dah nak buat banyak perkara yang kita buat biasanya, macam makan, basuh baju dan sebagainya. Jadi bila air ini tak ada, kita jadi susah. Sebab itulah hujan ini sebagai satu nikmat dan rahmat. Jadi bila turun hujan tu janganlah kita merungut. Okey. Yang kedua, hujan mempunyai banyak manfaatnya untuk kegunaan seharian. Macam yang Ustaz cakap tadi, selain daripada hujan itu turun sebagai sebagai air yang boleh membuat banyak perkara dalam kehidupan kita. Contoh basuh baju, contoh kita masak nasi, kita buat macam-macam lagi lah perkara yang menggunakan air. Jadi hujan ini banyak manfaatnya kepada kegunaan seharian kita. Okey, yang ketiga, manusia dan hidupan lain memerlukan air dan makanan untuk hidup. Manusia dan hidupan lain. Hidupan lain ni seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan tadi yang saya cakap tadi di awal tadi, memerlukan air dan makanan untuk hidup. Kita memerlukan makanan. Jadi tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Binatang pun memerlukan makanan dan air. Jadi semua ni berkait rapat. Kita manusia pun memerlukan air. Okey, yang keempat, Allah juga menciptakan siang dan malam untuk keperluan hidupan di bumi. Allah menciptakan siang dan malam. Siang dan malam ini banyak dia punya peranan dia dalam kehidupan kita. Yang mana Allah menciptakan malam untuk kita sebagai manusia, binatang, untuk berehat di malam hari. Dan siang Allah menciptakannya adalah untuk bertujuan kita mencari rezeki. Mencari rezeki pada siang hari dan berehat pada malam hari dan beribadah pada malam hari. Pada siang ni kita dah sibuk untuk mencari rezeki, malam pula kita pergi berehat di rumah ataupun beribadah. Itu sahajalah masa yang ada untuk kita sebagai manusia beribadah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan sebagai satu ilmu yang baru untuk sama-sama kita belajar dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu saja daripada saya, Ustaz Ahmad Jalaluddin bin Zaini, daripada Seriti Tahfiz Al-Ummah, melahirkan generasi Rabbani dan Murabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.